Itulah satu lagi inisiatif wakaf yang agak unik. Telaga Tiub yang pertama dilangkaui menerusi sistem wakaf yang mana saya rasa potensinya agak besar untuk kita di negara. Potensi wakaf itu sendiri untuk membawa kebaikan kepada rakyat di seluruh Malaysia. Jadi kepada mereka yang mungkin sedang berbincang pada ketika ini tentang apakah perjalanan untuk wakaf selanjutnya bagi negara Malaysia, sudah pasti anda akan dapati bahawa ia merupakan satu sistem keuangan yang agak penting, terutama sekali untuk masyarakat Muslim, dan bukan saja untuk masyarakat Muslim tapi seluruh negara. Jadi ini adalah salah satu lagi program yang unik, wakaf menerusi dana yang disumbangkan untuk membantu projek-projek khusus dan spesifik. Namun dalam pada itu kita lihat masjid itu sendiri merupakan satu masjid pelancongan, dan masjid pelancongan adalah merupakan antara satu tarikan untuk warga dunia yang beragama Islam datang ke Malaysia melihat di sana sini, dan ia merupakan sebahagian daripada sistem pelancongan Muslim atau mesra Muslim yang telah pun lama wujud di Malaysia. Kita bersama dengan Encik Nizran Nurdin yang merupakan Ketua Pengarah Islamic Tourism Center bersama dengan MOTAC ataupun Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bagi membincangkan tentang apakah inisiatif tambahan mungkin yang boleh kita bawa dan potensi pelancongan yang berkisar dan bertumpu kepada mesra Muslim. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Kalau kita lihat selama setahun ini, apakah kerangka jumlah bilangan pelancong Muslim yang datang ke Malaysia yang sebenarnya mencari destinasi pelancongan yang mesra Muslim? Okey, Terence, dari segi numbers bilangan tahun lepas 2022, apabila sempadan negara telah dibuka pasca COVID, bilangan ketibaan pelancong Muslim ke Malaysia berjumlah 2.12 juta. Tahun ini MOTAC jangkakan bilangan ketibaan pelancong Muslim dalam lingkungan sehingga 3.2 juta. Jadi dari segi ITC ataupun peranan yang Islamic Tourism Center memainkan adalah untuk menggalakkan serta membangunkan pelancongan Islam untuk menyambut ketibaan pelancong-pelancong Muslim inilah. Ya. Jadi apakah antara produk-produk yang selalunya menarik pelancong Muslim ataupun Islam datang ke Malaysia? Apakah yang menjadi daya penarik kita sebagai sebuah negara kepada seluruh masyarakat Islam di dunia ini? Ya, jadi daya penarik Malaysia ni mengikut penyelidikan bertahun-tahun yang telah dijalankan oleh ITC sendiri. Boleh dilihat sendiri dengan achievement yang Malaysia telah raih selama ini. Dari tahun 2015 Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi mesra Muslim yang terunggul lah dari 2015 melalui Mastercard dan juga Crescent Rating yang telah menobatkan Malaysia sebagai destinasi utama, dan kita dalam indeks tersebut, the Global Muslim Travel Index, Malaysia telah menduduki tempat pertama selama 8 tahun berturut-turut sehingga kini. Ya, jadi selain itu dalam tahun ini juga Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi mesra Muslim negara OIC dalam Halal Travel Awards, dan juga destinasi mesra wanita Muslim. Mesra Muslim wanita Muslim juga dalam tahun ini oleh Halal in Travel Awards. Jadi itu satu pengiktirafan yang baik, ditambah pula dengan infrastruktur dan ekosistem mesra Muslim yang tersedia di Malaysia. Ya, jadi nak cari untuk Muslim, untuk cari pelancong Muslim, untuk cari masjid, tempat solat, makanan halal, semua sedang nak dapat. Selain daripada daya tarikan yang Malaysia ada, ekosistem termasuk daya tarikan yang menarik. Kalau kita we have the pulau-pulau, hutan, gunung ganang,
tasik, the natural ecosystem semula jadi. Shopping lagi yang moden-moden. Nah, daripada seni budaya ada makanan yang menarik, macam-macam ada. Ya, macam-macam. Dan semua yang Muslim. Ya, betul. Sebab kita semuanya adalah negara di mana Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan kalau kita lihat daripada semua sudut masyarakat Malaysia sebenarnya keislaman itu adalah ciri utama yang ditekankan. Dan ditambah pula makanan-makanan daripada kaum India dan China yang mungkin di tempat lain tidak halal. Tetapi di Malaysia boleh mendapat makanan-makanan ini dalam bentuk halal. Jadi sudah pasti ia akan menambah daya penarik kepada negara kita. Namun apa yang perlu kita tambah baik? Sebab bukan Malaysia saja yang melihat potensi pelancongan mesra Muslim ini ataupun pelancongan mesra Islam, sebab beramai pelancong juga memilih destinasi lain yang sedang mengorak langkah menuju ke arah destinasi yang lebih mesra Muslim. Thailand sebagai contoh sudah pun ada jabatan yang seumpama JAKIM untuk memantau produk-produk halal dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang sedia ada ni? Jadi untuk menambah baik sistem sedia ada ni, of course, walaupun Malaysia telah menduduki tempat pertama dalam Global Muslim Travel Index, saya sendiri telah meneliti sejak saya mula tugasan sebagai ketua pengarah di ITC ini adalah untuk menganalisa daripada segi pemarkahan dalam Global Muslim Travel Index, di mana ada ruang untuk improvement bagi Malaysia. Dan salah satu kategori yang saya dimaklumkan oleh Crescent Rating sendiri, improvement yang diperlukan untuk Malaysia antaranya adalah bagi subkategori heritage. Jadi mungkin untuk pelancongan Islam ni, penekanan saya akan maklumkan kepada pengusaha tertinggi untuk memberi fokus sikit pada perkara-perkara heritage. Mungkin macam tadi saya maklumkan masjid pelancongan ni banyak fokus diberi pada masjid-masjid yang ada daripada dalam Inggeris panggil apa, engineering or architectural punya marvel, yang daripada segi keunikan pembinaan masjid tersebut. Masjid Shah Alam contohnya, Masjid Biru, Masjid di Putrajaya, masjid-masjid terluar adalah masjid-masjid baru moden. Mungkin kita boleh beri penekanan kepada masjid yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya Masjid Jami' di KL, yang saya dimaklumkan oleh pengurusan masjid tersebut menerima pelancong yang ramai, especially weekend. Saya dimaklumkan boleh cecah sehingga 500 pelancong sehari. Kita juga boleh memberi penekanan kepada masjid-masjid lama lain, termasuk Masjid Paloh di Ipoh, seperti Masjid Kampung Hulu di Melaka dan sebagainya. Jadi masjid-masjid ini mempunyai nilai heritage ataupun silam yang kita boleh leverage dan juga tawar kepada pelancong untuk melawat. Dan kepada pelancong-pelancong yang telah pun sampai ke Malaysia, apakah maklum balas yang kita terima daripada pelancong Islam yang telah pun melawat ke negara ini tentang bagaimana mereka mendapati produk-produk pelancongan ini berjaya ataupun tidak memikat hati mereka? Jadi daripada segi maklum balas, apa yang kita boleh lihat terbukti melalui Mastercard dan Crescent Rating yang telah memberi Malaysia kedudukan sejak tahun 2015 hingga 2023, tetapi of course ada areas untuk penambahbaikan. Jadi antaranya yang saya sebutkan tadi lah. Jadi selain daripada itu, kita kena lihat juga daripada segi competition yang tadi Terence pun ada maklumkan. The competition is real, tetapi akhir sekali nilai yang kita tengok apa Malaysia boleh tawarkan adalah apa yang ITC sendiri dengan sokongan daripada MUTEK telah laksanakan sebelum ni adalah dari segi penjenamaan
yang kita berikan untuk memberi keyakinan kepada pelancong Muslim sendiri, iaitu penjenamaan dari segi pengiktirafan untuk bukan saja hotel-hotel tapi juga tempat daya tarikan pelancongan melalui pengiktirafan yang MFA sendiri, yang ITC beri, iaitu MFA, Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance Recognition Program. Program ni bukan program yang dibangunkan overnight. Ia telah dibangunkan melalui kaji selidik, melalui market intelligence sejak tahun 2009, yang telah dikeluarkan dalam ataupun dilancarkan dalam tahun 2019. Jadi pengembangan pengiktirafan ini, MFA ini adalah mandat saya untuk mengembangkan supaya ia dapat memberi keyakinan kepada pelancong-pelancong Muslim bila sampai Malaysia, mereka mencari pengiktirafan atau logo MFA tersebut untuk memberikan keyakinan, dan melalui penjenamaan itu juga kita boleh dapat maklum balas yang lebih berstruktur dan juga menjadi satu standard ataupun benchmark yang kita boleh bandingkanlah antara satu tempat penginapan ke tempat penginapan lain, satu tempat daya tarikan ke daya tarikan lainnya. Baik, terima kasih Encik Nizam kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia membincangkan satu isu yang saya kira akan terus membantu Malaysia untuk menambah jumlah bilangan turis dolar yang akan masuk ke dalam negara. InsyaAllah, terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Dan seterusnya kita akan bersama rakan-rakan kita dari Konti Selangor FM yang telah pun bersedia untuk bersama dengan kita. Jadi kita terus bersama dengan mereka. Terima kasih kepada DJ Yu dan DJ Jeet yang telah bersedia untuk membawakan pengisian berkaitan konsert Merdeka 2023 Selangor FM. Silakan.